Tana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Laqad sadaqallahu ar-rasulahu ar-ra'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah. Fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah laduni Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah, dan juga nikmat yang paling besar iaitu Allah mengurniakan kepada kita ni hidup yang mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Jadi bila kita ni diadakan yang sebelum ini belum disebut-sebut lagi kita ini, iaitu tidak ada, maka apabila Allah menghidupkan kita untuk menyatakan bahawasanya dialah yang maha hidup. Jadi inilah hal tujuan hidup kita sebenar. Untuk kita fahami, untuk kita kenali bahawa diri kita ini tidak pernah ada. Jadi yang ada ini adalah hidup kita ini adalah untuk menyatakan dirinya yang maha hidup, dirinya yang maha kuasa, dan segala-galanya hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah jalur-jalur yang telah ditunjukkan oleh 124,000 nabi hingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalurnya itu tidak lain adalah mengesakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tiada kita ini menyatakan benar-benar bahawa Allah lah Subhanahu wa taala yang memiliki segala yang di langit dan di bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggulungkan kembali nanti. Semuanya dileburkan Allah Subhanahu wa taala kembali untuk nak menyatakan juga bahawa dirinya lah yang menyatakan sekalian alam ini, untuk menunjukkan, untuk mentajalikan bahawasanya yang ditajalikan itu dari hak Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita mendapat kurniaan Allah yang besar apabila kita telah dipilih oleh Allah duduk yang di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepadanya, iaitu kekuasaan inna fatahna laka fatahan mubina kepada Sultanul Aulia ataupun Sultan Arifin Said Ismail Al-Jalani Al-Hasani, yang mana ia adalah cucu cicit baginda Nabi Muhammad SAW dan cicit iaitu yang terdekat kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, jadi ini wali Allah Subhanahu wa taala yang bahagian kutub. Di mana wali Allah ini Sultan Arifin Said Ismail ini adalah gelarannya adalah Sultanul Arifin, iaitu gelaran untuk Nusantara, di mana seluruh wali-wali di Nusantara ini dia inilah ibunya. Maknanya dialah yang dinamakan kutub, iaitu kuasa yang Allah bagi untuk mentadbir di kawasan Nusantara ni. Jadi wali-wali 9, wali-wali di mana Nusantara ni, maka ini kira yang tuanya. Ini pengasas dia, iaitu sampai gelaran dia Sultanul Arifin. Jadi mudah-mudahan kita datang sini mendapat kekuasaan daripada Allah, seperti mana Sultanul Arifin Said Ismail Al-Jalani Al-Hasani ini mendapat gelaran kurniaan kekuasaan Allah, iaitu Sultanul Arifin. Dia raja orang yang arif tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita datang sini dengan keberkatannya, ya, yang Allah telah memberikan kekuasaan kepadanya, maka kita akan dikurniakan juga. Kalau tidak dipanggil Allah dan Rasul serta Sultanul Arifin Said Ismail, kita tidak akan bahagian dipanggil untuk di sini. Jadi kita ni terpilih, dipanggil, duduk di sini, menyebut-nyebut nama Allah. Kalau makam-makam yang lain jarang orang nak pergi berzikir. Tapi mengapa makam-makam wali Allah ditinggikan derajatnya? Hingga ramai daripada dulu, beratus tahun dulu, masih lagi ramai lagi datang di sini. Bukan pergi menyembah pada dia, tapi datangnya tadi menunjukkan Allah memberikan kekuasaan kepada dia untuk bila kita datang sini mendapat barakna.
Nampak keberkatan seperti mana Said Ahmad Said Ahmad apa tadi? Al-Absyi daripada Singapura ni tadi mengatakan tadi bahawa banyak berkat-berkat yang ada di sini, iaitu wali-wali Allah ni. Jadi kita bukan menyembah pada wali Allah, tapi dia keberkatan yang Allah bagi kerana dia arif billah. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengikuti jalur-jalur dia tu sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah, lebur, tak ada akuan diri. Jadi jalur-jalur tu yang kita nak, jejak-jejak langkah. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan satu hadis yang rahsia, yang mana susah untuk ulama-ulama pada masa terkini untuk menjelaskan. Kerana Rasulullah SAW menjelaskan pada sahabat yang terpilih, mengatakan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahawa tidurku sendiri aku akan pergi ke, Allah akan bawa Isra wal Mi'raj ke sekalian alam. Maka mana tempat yang aku jejak dalam tidurku yang dibawa oleh Allah, maka akan dapat syafaatku. Jadi ini salah satu tempat yang pernah Nabi SAW ditidurkan Allah lalu dibawa ke tempat ini. Mana mendapat syafaat tempat ini. Ini nak percaya ke tidak, itu Rasulullah sampai kata begitu. Takkanlah Nabi cakap kita tak percaya. Maka tempat ni pasti ada syafaat dia. Maka itu diletakkan makam arifin billah di sini. Kerana ada Rasulullah punya syafaat. Jadi mana ada syafaat Nabi, sebenarnya Nabi dah jejak di tempat wali-wali yang telah dimakamkan. Wali Songo 9, tadi daripada Syekh tadi daripada Bangkalan Syekhona Olil Wali Allah, dan banyak ada makam-makam wali Allah. Maka Rasulullah masih hidup, ditidurkan Allah, telah pergi ke situ. Itu Rasulullah kata nak percaya tidak, tapi Rasulullah kita kena percaya perkataan Nabi itu, wa ma fa'altuhu an amri, maka bukan berbuat tu atas suka hati dia sebut, semua wahyu daripada Allah SWT. Jadi kita beruntung duduk di tempat yang Rasulullah SAW pernah datang. Itu maksud hadis dia. Maka itu tandanya ada makam, itu arif billah, wali-wali Allah SWT. Jadi beruntung kita dipilih, maka turunlah maknanya di tempat-tempat yang telah Nabi SAW waktu tidur dibawa jalan sekalian alam ni, mana tempat yang telah dijejak adalah keberuntungan membawa syafaat, dan kita mempijak ni tempat Nabi dah memberi syafaat. Maka itu nanti balik ataupun kita duduk di sini, cahayanya lah lain. Cahayanya lain bila kita duduk sini. Kerana talian, iaitu talian-talian, gelombang-gelombang yang membawa kepada percikan Nur Muhammad, cahaya Rasulullah SAW. Maka di sini percikan cahaya tali-tali, iaitu jalur-jalurnya sampai kepada Rasulullah. Bukan kita sembah, tapi jalur tu kita nak. Jalur wa atasimu bihablillah, jangan berpecah belah pada jalur Rasulullah, iaitu sampai kita hilang akuan diri kita. Kerana Rasulullah SAW diutus membawa kabar gembira. Kabar gembira, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Allah Ta'ala kata, aku tidak lain, aku utus Nabi SAW melainkan dia bawa berita gembira. Apa yang Nabi bawa berita gembira? Iaitu Nabi SAW dah hilang akuan diri. Iaitu mengesakan Allah tu berita sangat gembira. Tapi berapa kerat sekarang ni umat Islam yang faham hala tuju sebenar. Dah dianggap asing. Kerana ini yang paling mustahak sekali dalam hidup kita. Kalau kita tak tahu hala tujuan sebenar Allah ciptakan kita, maka rosaklah kita. Kita rasa kita hidup ni suka hati kita kena buat. Ini yang berlaku pada umat Islam sekarang, minta maaf. Kita dibuat macam bola oleh orang kafir Yahudi. Dan kita sendiri pun tak dengan Allah bermasalah. Kerana tidak tahu hala tujuan. Tujuan kita kan menomorsatukan Allah daripada diri kita sendiri. Kerana Allah tu lebih dekat daripada diri kita. Kita ni tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi menomorsatukan Allah bukan menomorsatukan diri kita. Sekarang kita silap. Banyak kita mementingkan diri kita sendiri, hingga Allah kita letakkan nombor 2, syiriklah kita. Maka jagalah kebinasaan akan menimpa kita bila kita merasakan diri kita lebih mustahak daripada Allah dan Rasul, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Menginfakkan, itu semua kalau kita tak buat, kita tak jumpa jalan kemanisan yang Nabi SAW membawa berita gembira. Nabi SAW membawa berita gembira kerana Nabi dapat kenal Allah dari Allah hingga tidak ada rasa keakuan dirinya. 124,000 semua Nabi la ilaha illallah, selesai, faham, tadabur, la ilaha illallah,
bersanad sampai pada Allah, tak ada akuan diri. 124 ribu orang. Turun lagi para wali, turun lagi sampai wali-wali Allah, turun lagi Sultan Arifin, turun sampai siapa yang mengikuti jalurnya, beruntunglah dia. Tapi sedikit Allah Ta'ala kata pada penghujung zaman illa qalila. Dan dia anggap pelik pula kita ni. Dia anggap pelik. Kalau kita betul-betul mengesahkan Allah, membesar mengagungkan Allah, tak mengagungkan bos, tak mengagungkan Yahudi, tak mengagungkan semua, kita agungkan betul Allah, dia anggap pelik sekarang ni. Sebab penyembahan umatku pada akhir zaman adalah hubud dunia. Itu banyak kita tengok. Mulutnya sebut nama Allah, berpuasa, berzikir, berselawat, tapi hatinya, ya Allah, mementingkan hawa nafsu, keakuan diri. Kerana apa? Kerana dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak kenal diri dia, maka Allah tidak mahu memperkenalkan diri Allah kepadanya, maka dia jadilah innal insana lafil khusr. Manusia tu dalam kerugian. Bukan saya cakap, Allah yang cakap. Selagi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita beramal banyak mana pun, beramal 60 tahun pun, 1000 tahun pun, ilmu kita satu gunung pun, satu perpustakaan atau satu bangunan, kitab kita dah hafal, tidak akan bermanfaat, kata Nabi, tanpa engkau kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pentingnya sangat Nabi SAW diutus adalah untuk aku dikenali, kata Allah. Allah berkata kepada Nabi SAW, tak lain untuk aku dikenal. Nabi dah beres kenal Allah SWT hingga tak ada keakuan dirinya. Siap dia berjalan, baring, duduk, apa pun semua tak ada lah akuan diri Nabi SAW. Melainkan ada mengesahkan Allah SWT. Itu manis. Kalau ini kita tak dapat rasakan manis, lain diri kita selain daripada itu, maka rugilah kita. Bukan saya cakap rugi, Allah yang cakap rugi. Maka beruntung kita dipilih oleh Allah pada akhir zaman ini. Kita ni disebut orang yang asing, yang pelik. Kerana kita ni sikit, maka dianggap pelik. Tapi beruntunglah Nabi yang cakap, Allah yang cakap, beruntunglah orang yang sedikit yang bersyukur itu. Sedikit orang yang asing dianggap pelik, sedangkan dia terus mengikuti jalurku, merasakan betul-betul kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah telah wafat 1400 tahun lebih, tapi dia rasakan betul-betul hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Ini orang yang paling beruntung, lebih beruntung lagi daripada dia berkehidupan dengan Nabi. Sahabat ditanya Nabi, aku beruntung ya Rasulullah dapat kenal Allah, menerusi engkau ya Rasulullah. Terima kasih, aku bersyukur sangat ya Rasulullah. Sahabat kata, Rasulullah kata, ada yang lebih beruntung lagi daripada kamu, wahai sahabatku. Apa dia? Orang yang tak hidup di zaman. Jauh dia tak kenal, tetapi dia merasakan betul-betul tidak asing dengan, bersedia sentiasa merasakan kehadiranku. Inilah yang aku paling merinduinya. Maka kita ni adalah golongan Nabi merindui kita, dan bidadari ataupun ahli-ahli syurga mempersiapkan untuk kita. Tu je. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa orang-orang gini adalah orang-orang Allah Ta'ala punya orang-orang ahli Allah. Ataupun yang dipanggil tadi menghidupkan balik Allah, Rasulullah punya akhlak. Kerana akhlak Nabi SAW tu adalah khuluqin azim. Al-akhlak iaitu tidak ada keakuan diri. Bila tak ada keakuan diri, maka tidak ada sombong, tidak ada riak, tidak ada takabur. Berakhlak baik dengan makhluk. Makhluk membuat menghina, macam-macam dia buat segala sesuatu yang tak elok, tetapi dia balaskan dengan doa yang baik-baik. Menangis, memohonkan ampunan untuk orang yang buat aniaya kepadanya. Itu akhlak khuluqin azim yang Allah Ta'ala mendidik sendiri Rasulullah SAW ketika berada di Gua Hira. Ataupun ketika emaknya Siti Fatimah meninggal, wafat, iaitu ketika umur Nabi lebih kurang 6 atau 7 tahun. Waktu itu Allah lah sendiri yang mendidik akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi kita alhamdulillah mengikuti jalur Rasulullah SAW betul-betul. Al-ulama warasatul anbiya, mengikuti jalur yang benar, bukan ulama yang dalam semak, tetapi ulama yang betul-betul mengikuti akhlak Nabi SAW. Yang Nabi maksudkan adalah betul-betul mengakui tak ada akuan diri dan berakhlak baik. Wa hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan Allah pun bagus akhlaknya, dengan makhluk pun cantik. Dia olahkan dalam kehidupan. Maka itu yang kita nak ikut jejak langkah
Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi SAW menyuruh kita berdoa, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalan wal akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan soleh. Apa saja kita nak ikut jejak langkah Nabi supaya tak ada lagi keakuan diri, supaya kita sentiasa mendapat, iaitu duduk dalam benteng Allah. Bila tak ada keakuan diri, la ilaha illallahu hizni. Allah bagi tahu dalam hadis kursi, siapa yang sebut, faham, bukan sebut saja, faham bahawa apa itu la ilallah, apa itu akidul iman dalam la ilallah, dipecahkan dia berdasiasat dengan bersanad dengan guru-guru mursyid arif billah, maka dia tahu la ilallah tu tak ada akuan diri, maka berada dia dalam benteng Allah, tu janji Allah. Kita lupa janji Allah, kita nak janji Yahudi, janji Zionis, banyak kita dah janji. Janji Allah tu kita lupa. Janji Allah tu la ilallah. Tadabbur, fahamkan betul-betul. Kita pegang tu janji Allah, selamat kita. Ini banyak-banyak pegang ilmu tapi janji Allah tak pegang. Bukan saya cakap saya nak hina siapa-siapa. Tapi tengoklah dalam diri kita. Kita dah terlalu bangga dengan banyak ilmu hingga kita mudah Yahudi tak ada takut dengan kita. Sebab kita tak ada segenggam kekuasaan. Kita ada banyak ilmu, segenggam kekuasaan tak ada. Segenggam kekuasaan nak dapat adalah dengan buang keakuan diri. Itu cara Nabi SAW. Itu cara para wali-wali Allah. Sultanul Arifin. Dia buang keakuan diri, maka Allah download karamah. Allah download barakna, kemuliaan. Hingga dia boleh curahkan, berikan berkat-berkat kepada keliling nur-nur cahaya. Untuk sampai mengesakan Allah. Untuk dapat kenal kepada Allah. Ini kerja mereka. Bukan saja-saja Allah letakkan makam di sini. Sultanul Arifin. Itu gelaran daripada Allah. Bukan gelaran daripada makhluk. Sebab dia betul-betul kenal diri, kenal Allah. Raja pula tu. Kalau Arif Billah pun dah tinggi darjat dia. Ini sultan, raja. Para Arif Billah. Maka itu seluruh orang ulama-ulama besar, para wali Allah masih datang ziarah di sini. Kerana dia sultanul maknanya raja orang Arif Billah. Raja. Maka tu Allah memanggil, kumpulkan di sini. Kita nampak memang dia kuburkan, tapi di sisi Allah dia hidup di sisi Allah. Tapi bukanlah kita sembah dia, tapi Allah suruh ikuti jejak-jejak langkah yang membawa kita dapat mengesakan Allah. Maknanya Allah Ta'ala kata kumpul dengan orang fathuli fi ibadi. Duduk dengan orang betul-betul ibadah. Siapa orang yang betul ibadah? Rasulullah SAW, para nabi, para wali Allah begini. Itu Allah Ta'ala kata kumpul dengan orang begitu. Engkau tak akan rugi sebab mereka semua ajak kita mengesahkan Allah. Bukan mensyirikkan Allah. Tak ada. Semua ngajak. Ini kalau kita datang, kita buat pemujaan. Nanti balik kena sasau kita nanti. Tak betul. Tapi kita datang di sini, kita betul nak mengesahkan Allah. Dapatlah kita dia punya barakna, dia punya berkat, kata Syed tadi. Ahmad kata, berkatnya banyak. Tapi kalau hati kita mesti mau mengesahkan Allah lah. Tak ada syirik. Betul-betul tak ada akuan diri, buang keakuan diri. Allah akan downloadkan. Bukan sia-sia kita datang sini. Allah telah memilih kita duduk bersama dengan fata'uli fi ibadi. Golongan orang-orang ahli ibadah yang Allah iktiraf. Bukan ahli ibadah yang mengaku yang dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Hanya ahli ibadah yang Allah Ta'ala itiraf adalah orang yang kenal diri, kenal Allah. Betul-betul tak ada keakuan diri. Para Rasul, para Nabi, para wali Allah, Arifin Billah, mursyid-mursyid, itu adalah fat'uli fi ibadi. Allah Ta'ala kata, aku dudukkan. Untung kita berkumpul dengan mereka. Satu hari nanti bila kita wafat, kita tetap berkumpul dengan mereka. Seperti mana kita di dunia, kita selalu berkumpul dengan mereka. Tetap Allah Ta'ala kata, fat'uli fi ibadi. Aku dudukkan juga ketika di dunia, engkau bersama mereka. Maka nanti dengan siapa engkau hidup dulu. Kalau kau duduk dengan ahli mancing, kau duduk dengan ahli tikam nombor, kau ahli kuda reskos, kau duduk dengan siapa nanti kau mati, kau duduk dalam golongan tu juga. Wa na'udzubillah. Jadi bersyukur kita Allah telah menyelamatkan kita duduk di dalam golongan fata'uli fi ibadi. Bila kita dah didudukkan oleh Allah dalam golongan ini, beruntung kita dipilih oleh Allah, maka Allah Ta'ala kata wadkhuli jannati. Masuklah syurga mana yang kau nak. Allah Ta'ala suruh pilih mana nak. Tapi syaratnya mesti fat'uli fi ibadi, iaitu orang golongan yang mengesakan Allah, membuang keakuan diri, terpilih baru dia. Syarat nak masuk syurga kena betul kenal diri, kenal Allah, baru betul tidak ada akuan diri, maka Allah sendiri menjanjikan wadkhuli jannati.
Tapi kalau kamu nak syurga tapi kamu mensekutukan Allah, tak kenal diri, tak kenal Allah, solat juga tapi mengakui ada akuan diri, maka itu termasuk golongan-golongan yang belum lagi dijanjikan oleh Allah. Maka terebutlah masa hidup kita ni, masih bagi peluang, Allah bagi peluang ni, maka betul-betul lah kita berkehidupan dengan Allah. Rasakan berakhlak dengan Allah seperti mana Nabi SAW 24 jam berkehidupan dengan Allah. Berdiri, duduk, baring, apa keadaan pun sentiasa minta izin Allah. Sentiasa rasakan Allah yang gerakkan. Sentiasa rasakan Allah yang melihat. Sentiasa rasakan Allah yang memberikan wahyu. Tak ada rasa akuan diri langsung. Itu cara Rasulullah yang dikatakan sentiasa berhubung dengan Allah SWT. Jadi kita mengikuti jejak langkah Nabi SAW, kerana yang kita hadir di makam ini adalah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membawa kita mensekutukan Allah. Walau kita duduk di makam ni, tetap dia nak kita, dia tengok hati-hati kita, tidak mensekutukan Allah, terus mengesahkan Allah, hadirlah dia. Tak payah kita panggil hadir, datang tak payah. Kita mengesahkan Allah betul-betul, hadirkan Allah Ta'ala, semua akan datang. Rasulullah, roh suci, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Allah sendiri yang suruh, iaitu malaikat-malaikat, roh-roh suci, para nabi, para wali Allah akan datang kepada kita. Bergembira sama-sama kerana kita betul mengesahkan Allah. Tapi kalau kita tak mengesahkan Allah, panggil pun tak malam, 60 tahun tak datang-datang. Kerana mereka tak suka. Dia tahu hati kita mensekutukan Allah, dia tak mau datang. Tapi kalau hati kita betul mengesahkan Allah, hilang akuan diri, Allah yang sendiri suruh datang, Rasulullah datang, semua datang, duduk. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati. Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Kahfi, bersabarlah Muhammad bersama orang-orang yang mengingati Allah pagi dan petang siang, yang tidak mahu kepada yang lain. Jadi beruntung kita bila kita duduk di situ, Allah sendiri arahkan bersabar duduk dengan kita. Ya Allah, Allah muliakan kita sebab bukan kita ni hebat, tapi kita mengikuti cara yang dibawa oleh, jalur yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para wali Allah. Mengikuti jalur mereka. Mereka tak melepaskan, terus genggam terus jalur yang membawa kepada ikutan jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita apa yang kita hadir di sini yang mendapatkan lagi kita ni betul keyakinan daripada ainul yakin kepada hakul yakin, daripada hakul yakin naik kepada kamal yakin, hingga kita tak nampak yang lain lagi melainkan terlihatlah kita Allah dahulu sebelum segala sesuatu yang kita pandang. Bak kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat warisan pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dia dapat adalah tidak ku pandang segala sesuatu yang Allah jadikan melainkan Allah lah dahulu. Itu Sayyidina Abu Bakar dapat daripada Rasulullah, warisan yang di dalam gua ketika Rasulullah SAW Abu Bakar temankan tadi. Jadi kita mudah-mudahan juga dapat begitu. Ya, kita dapat begitu manisnya bila kita dapat betul-betul mengesahkan Allah dengan betul-betul apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabat dan pada wali Allah mursyid arif billah. Kita ngikut jalur tu betul-betul, manisnya kita mengesahkan Allah. Lebih manis lagi. Sebab apa? Kalau ada makanan yang lebih sedap, kalau kita makan, ya Allah, engkau yang menjadikan sedap itu makanan, bahawa makanan yang sedap itu engkau yang jadikan, engkau tu lebih sedap. Maka kita dah dapatlah tu. Setiap sesuatu nikmat, setiap pandangan-pandangan nampak cantik, ya Allah, engkau menjadikan pandangan cantik, engkau tu lebih cantik. Ditukarkan cepat supaya mengesahkan Allah. Itu secara Rasulullah ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana dia mengorbankan, menyerahkan betul-betul dirinya. Bukannya dirinya dia serahkan betul-betul Allah dan Rasul, hingga dia tak pentingkan diri dia dah. Dia fikirkan apa Allah dan Rasul, makna dia akan ikut. Begitu sekali. Kita tak apa, kita serah pun tak apa, perjanjian macam mana dah. Ke perjanjian dengan WHO lah, perjanjian macam-macam kita ni. Pelik-pelik, maka tu rakyat umat Islam jadi lemah, mudah dibom sana, bom sini. Seluruh pemimpin Islam pun jadi lemah disebabkan dia mengamalkan perjanjian dengan Yahudi, dengan makhluk, dengan akuan diri. Dia berjanji dengan akuan diri, dia itu ada. Bila dah ada perjanjian dengan akuan diri, dia itu ada,
mulutnya menyebut tadi la ilallah, tapi sebenarnya dia mengikuti jalur akuan dirinya, maka terikutlah dia dalam jalur Yahudi, Dajjal, Iblis. Jadi jangan salahkan Dajjal, Iblis, Yahudi. Tapi kita yang dulu akuan diri kita. Akuan diri kita ni yang akan membawa jalur kepada Iblis, Syaitan, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj dan juga Yahudi tadi. Jadi itu kita lemah. Jadi itu perbetulkan diri kita masing-masing. Dengan membuang akuan diri, maka Allah akan bagi segenggam kekuasaan. Sebab kita nak segenggam aja kekuasaan daripada Allah, macam ibarat lebah tu, sikit dia bisa dia. Kalau lalat banyak pun orang tak takut. Tapi lebah tu, seekor pun kita tak berani nak usik. Kalau dia dah mati, lebah jaga terpijak. Dah mati pun masih takut bisa dia lagi. Sebab ada segenggam kekuasaan. Bila dia dah tak ada keakuan diri, Allah akan memberi segenggam kekuasaan. Bukan kita berkuasa, tapi segenggam kekuasaan tu kita berkehidupan. Jadi bukan ilmu yang saya tak bagi belajar ilmu, bukan Allah tak bagi belajar ilmu. Kerana ilmu Allah ni terlalu luas. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla anta pada kalimatur rabbi walau ji'na bi misli madad. Allah Taala kata air lautan ni jadikan dakwat. Di Pulau Besar jadikan dakwat seluruh air laut. Dijadikan dakwat untuk tulis kalam Allah, tak habis. Tak habis kalam Allah, air kering air lautan tu. Tambah lagi wala ji'na bi misli madada, takkan habis ilmu Allah. Jadi Allah Taala kata tak suruh kita belajar banyak-banyak, kerana takkan habis ilmu Allah nak belajar. Kau mati duduk balik pun takkan habis ilmu Allah SWT. Jadi Allah sekadarnya, dan ada ilmu yang sikit tu, tapi esakan Allah tu selalu. Walau kita ada huruf alif, ataupun kita amalkan qul huwallahu ahad, tetapkan tujuan dia ilmu Allah tak lain. Tujuannya adalah mengesakan Allah, bukan nak menyimpan banyak-banyak ilmu tanpa ada kekuasaan yang daripada Allah. Orang dulu pegang huruf alif aja takut musuh-musuh Allah. Kita pun tak faham, banyak ke dia ilmu? Bukan banyak ilmu, tapi itu yang dia tahu, dia pegang terus. Kerana huruf alif tak pernah jatuh, tak pernah bengkok, dia pegang. Hak. Huruf alif tu sentiasa tegak, nafas di dalam. Selagi tak jatuh huruf alif, tak jatuh dia, tak tumbang dia. Dia pegang tu, maka tu tak terkalahkan. Huruf alif je. Tapi kita huruf alif kita tak faham, duduk kat mana dalam diri. Macam mana nak hidupkan huruf alif Allahu Allah. Kita tak faham. Zikir Allahu sesat, tak boleh sebut. Kita Allah mesti ada subhanallah, tak boleh sebut Allah aja. Tak boleh tak boleh. Ya Allah. Kacau ni. Golongan macam ni kacau, kita kena tolak tepi. Kesian dia. Kita doakan dia supaya mereka mendapat hidayatullah laduni dari sisi Allah. Jadi Alhamdulillah, saya rasa cukuplah sampai sini dulu untuk peringatan pada tengah hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa-apa, siapa-siapa nak cakap? Nak apa? Alhamdulillah, berbanyak-banyak berterima kasih kepada Allah, bertemu oleh Allah yang memberkati pada makam Sultan Hafiz Ismail Karamah dan tawasul. Dan berbanyak-banyak terima kasih datang kemari dan datang bertawasul. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kesihatan, Allah pemudahkan rezeki dengan perjuangan yang ikhlas, jujur, disatukan bergabungan ahli pewaris untuk mencegah kemungkaran, kebenaran, untuk kita saling mengingatkan. Dan berterima kasih pada Ustaz telah menyampaikan ilmu dan amal adalah benar yang apa disampaikan, dan kita akan mengingatkan balik di mana kesilapan, kelemahan itu untuk kita sedar dan faham. Untuk itu adalah akan dapat kejayaan. Bila kita buat yang betul, pasti mendapat dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Pasal itu kita banyak berselawat, berbanyak pengampunan. Kita kalau ada kesilapan, kita tak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad itulah nabi yang terpilih kekasih Allah, menjadi Habibullah SAW. Oleh itu kita ada buat kesilapan, jadi pengampunan. Oleh itu perlu bersolat hajat, perlu berdoa, mohon pada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa itu. Pasal ini ujian perjuangan ini terlalu diuji, semua ada masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah, yang mengerti, yang faham. Oleh itu untuk kita dapat kejayaan dan tahniah datang kemari, kerana gurunya ini sangat sudah faham, sudah mendalam. Oleh itu kita saling mengingatkan, mencegah kemungkaran, mencegah
kejahatan, memberikan kebaikan. Agar Allah kabulkan. Itu saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim. Ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ni diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yang Allah Taala muliakan, iaitu yang dikatakan tadi jalur-jalur arifin bila sultanul arifin. Jadi kita nakkan tak ada benda yang lain yang kita nak, melainkan kita nakkan diri kita ni dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fana wa yabqa. Itulah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jalani, yang dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, 7 sifat yang berulang tadi tu. Ya hayyun, la hayyun. Nah, daripada ya hayyun tu kita nak la kan. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun, lahul mawjud illallah. Itu yang kita nak betul-betul la kan. Kita betul tak nak nafikan. Kita ni hidup, kita nak la kan tu macam mana? Susah, memang susah. Memang susah. Tapi itulah kita kena cari pembimbing rohani. Ustaz memang banyak. Ilmu-ilmu memang banyak, tapi ilmu ni yang ditinggalkan. Ilmu yang Rasulullah SAW bagi tahu ni, yang dikatakan asing di zaman sekarang ni, di zaman yang terkini ni, yang anggap asing. Kita nak lakan benda tu, dia kata macam apa? Tak penting. Jadi itulah kita kena pentingkan benda ni, supaya agar kita sentiasa yang dikatakan mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menafi betul-betul keangkuhan diri kita ni, yang ada yang mengesahkan Allah hanya Allah, kita mengundang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita inginkan? Sambung kita sikit lagi insya-Allah. Kita ni, saya pun tak tahu boleh datang kat sini. Saya nak ikut kata saya memang tak layak nak berada di sini. Tapi disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kata saya hebat, tapi kita ni kena berdamping di zaman sekarang ni, di zaman kesesatan orang katakan, banyak kesyirikan. Kita kena cari pembimbing rohani. Bila dah dapat tu kan, bila dah dapat Allah Taala tunjukkan tu, jangan dijauh-jauhkan. Dekat-dekat kita ni nak hampir kedatangan Imam Mahdi, kedatangan Muhammad bin Abdullah. Nak sama-sama kita tak tahu punca Muhammad bin Abdullah pun kita tak kenal nanti. Tapi disebabkan kita ni membuang keakuan diri kita, menafikan, kita dapat ditalkin oleh seorang guru yang supaya nak buang dalaman ni, yang orang anggap asing ni. Rasulullah kata beruntung orang yang dianggap asing. Beruntung. Jadi itulah saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor burak yang pilihan-pilihan Allah Taala kata nak burak mana yang layak nak bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seekor burak tu, saya pernah dengar cerita tu, seekor burak tu dia kata, aku tak layak ya Allah, semua ni cantik-cantik kekuasaan kau, aku ni tak layak ya Allah. Tapi yang dikata tak layak, yang dikata buruk tu, dialah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang Rasulullah tunggang dia. Burak yang dikatakan tak layak tu, itulah dikatakan kita ni sentiasa nak betul-betul nak nafikan. Jangan kita rasa kita ni ada tu. Jadi Allah Taala yang sendiri akan membuang, jazbah betul-betul keakuan diri kita. Itu yang kita nak. Memang perlu pembimbing rohani. Itu saya nak beritahu, nak ingatkan dekat sini. Mursyid Arif Billah yang kita nak sama-sama pegang. Kalau yang mungkin yang banyak sahabat-sahabat kita kata mursyid dia memang dah meninggal ke apa. Sekarang yang terkini ni kita jumpa dia, kita ambil panduan daripada dia. Bukan itu yang Rasulullah bagi tahu. Warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Jangan main situ, saya pernah cakap dulu kalau main politik dia kata warasatul anbiya, main hentam yang warasatul anbiya. Kalau ahli politik tu tu warasatul anbiya. Minta maaf cakap itu, jangan main-main cakap warasatul anbiya tu main tibai siapa. Warasatul anbiya tu dia betul-betul tak ada merasai keakuan diri dia betul-betul arifun billah, macam yang dikatakan Sultan Arifin ini. Tu nak cakap dia. Kita bawa dalam kehidupan harian. Kita kalau kita belajar tarikat kan, contoh sahabat-sahabat saya, dia ada suluk dia. Ini suluk bukan suluk lagi ni. Ini suluk 24 jam suluk kita. 24 jam kita berkehidupan dengan Allah Taala. Tak ada rasa lagi keakuan. Itu suluk dia tu tadi. Yang lain tu itu tak apalah, posisi masing-masing. Tapi ini dikatakan suluk kita ni nak bawa ni macam mana? Yang dikatakan Arifin Billah tu, dia mursyid dia ajar kita supaya berkehidupan dengan Allah tu 24 jam. Kan, sampai tidur sekali, bangun tidur
setiap perjalanan kita, tu. Kita bukan rasa kita dah. Semua dia yang menyatakan diri dia. Kalau kita baca bismillah dengan nama pun, dia yang menyatakan diri dia. Tu dah. InsyaAllah saya sekian setakat cukup setakat petang ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah.